اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Demikian fadilah sahabat atau mengursi barisan ahli tuan kuasa ataupun staf Maktabah Darussalam, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas lewat bukan sikit banyak, Muhammad. Jadi sebab tadi ada guna kereta ayah ya, mai sini guna kereta ayah. Kereta dia pula tadi dia hantar ke bengkel. Tak apalah. Jadi kita lewat sikit tolak daripada ustaz. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala berkati dan merahmati pertemuan kita pada hari ini. Dan insya-Allah hari ini adalah hari pertama kita akan membaca kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, seorang ulama yang sangat masyhur, yang sangat agung, Rasulullah Muhammad, bahkan dibangga-banggakan oleh para ulama di Yaman dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Rasulullah Muhammad, kitab-kitab yang dikarangnya bukanlah karangan yang tak, kerana waktu mana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menulis kitab-kitabnya, banyak kitab-kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, lepas tulis Allah SWT, Imam Haddad bagi tahu pada anak murid dia, cetaklah kitab aku. Cetak kitab aku. Cetak maksudnya tulis, salin, sebarkan. Kata anak murid kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, wahai guru kami Allah SWT Muhammad, sebaiknya kita semak dulu. Takut-takut ada yang tersalah ke, ataupun ada yang Allah SWT perlu ditambah, perbetulkan. Allah SWT perlu disemak wahai Imam Haddad. Kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, kata dia, apa yang aku tulis ini dan apa yang aku suruh kamu tulis ini, semua ini dari Allah. Dari Allah tak ada yang tak betul, kata dia. Semua betul. Terus sebarkan. Itu karangan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Karangan-karangannya semua dia karang sekali saja. Tulis sampai habis. Allah SWT lepas itu terus diajar dan juga disebarkan kitab tanpa disemak ataupun diedit dan sebagainya seperti mana di zaman kita. Kenapa? Dia yakin ini dari Allah, bukan dariku. Kalau dariku ada silap, tapi dari Allah tidak ada silap. Itu karangan Imam Haddad. Sebab itulah karangan-karangan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini karangan yang sangat barakah. Bahkan pengalaman kami mengaji di Tarim, Allah SWT Muhammad, banyak orang western, iaitu orang daripada barat yang mai ke Darul Mustafa ataupun Tarim, Allah SWT, dia pemai ni sebab apa? Sebab nak tengok tempat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kenapa? Di Britania contohnya dan juga di beberapa negara di barat sana, mereka Allah SWT membaca kitab karangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam bahasa Inggeris. Tetapi bila dia baca tu sampai menangis, sampai masuk Islam, hanya terjemahan bahasa Inggeris. Tetapi itulah Allah SWT disebut keluar biasaan dan karamah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi mereka mai ke kota Tarim, mai ke Hadramaut, mai ke Yaman. Allah SWT, kenapa? Kerana terkesan dengan karangan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bahkan di Britania ataupun di negara barat sekalipun, di sana ada majlis-majlis, tempat-tempat yang dibacakan Ratib Al-Haddad setiap hari. Ratib Al-Haddad. Daripada situlah dunia ini mengenali Imam Haddad, khususnya dengan karangannya dan juga dengan ratibnya. Dia panggil ratib Asy-Syihr, iaitu ratib yang masyhur. Sebab apa digelar ratib Al-Haddad itu ratib yang masyhur? Kerana Allah SWT, guru kami menceritakan, ketika mana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad masih hidup, ratibnya, zikir-zikir harian yang dikarang oleh dia, yang disusun oleh dia, yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, waktu itu telah tersebar meluas sehingga kan tersebar di Mekah dan Madinah. Bahkan ketika mana Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dia pergi ke umrah, Allah SWT, dia pergi buat haji, tunai haji ke Mekah dan ziarah Nabi Muhammad di Madinah.
waktu itu orang mengambil daripada ada ijazah ataupun amalan Ratib Al-Haddad. Sehingga kan Ratib Al-Haddad ini sangat terkesan, sangat luar biasa dan sangat barakah, sehingga dijadikan amalan Ahlul Mekah dan Ahlul Madinah, iaitu setiap di antara Maghrib dan Isyak setiap hari akan dibaca dalam Masjidil Haram, di dalam kelompok-kelompok dalam Masjid Al-Haram. Baca apa? Ratib Al-Haddad di antara Maghrib dan Isyak. Dan di Madinah, Muhammad, sejarahnya dibaca dalam Raudhah Nabi SAW. Di antara Maghrib dan Isyak pada waktu itu dibaca Ratib Al-Haddad. Itu waktu zaman Imam Haddad masih hidup. Ratib ataupun karangan ataupun susunan zikir-zikir harian yang disusun oleh dia telah tersebar dan telah diamalkan di Mekah dan Madinah. Sedangkan Mekah dan Madinah waktu itu masih lagi pusat ilmu, pusat terkumpulnya para ulama qiblah ilmu, qiblah ilmu. Dan ni Mesir lah. Allahu Akbar. Okey, jadi dulu Mekah, Allahu Akbar. Jadi itu Al-Imam Haddad. Jadi sebab itu masyhurnya karangan Ratib Al-Haddad. Kalau boleh ibu-ibu kita, kakak kita, pakcik kita, abang kita semua, ustaz, mari kita sama-sama setiap hari kalau boleh amalkan Ratib Al-Haddad. Sangat bagus ya, Ratib Al-Haddad. Para ulama di Yaman, ada waktu kadang-kadang kita diajak musafir keluar dengan guru kita lah di sana. Dalam musafir pun dia takkan tinggal Ratib Al-Haddad. Dia baca lah kereta. Bila naik kereta masuk waktu maghrib, kalau kami nak jamak takhir, Habib pegang kata, baca Ratib Al-Haddad sama-sama, baca dalam kereta. Dan dia tak pernah tinggal walaupun dalam keadaan musafir atau apa saja. Jadi sebab Ratib Al-Haddad, zikir karangan ataupun susunan Imam Haddad sangat banyak kesannya dan sangat banyak hasil yang dilihat. Allah SWT. Sebab sebenarnya Ratib Al-Haddad ni dikarang kerana orang Tarim ataupun orang-orang Yaman pada waktu itu tempat mereka dimasuki oleh fahaman sesat, serangan akidah. Ada juga ulama mengatakan masuk waktu tu ilmu-ilmu sihir, dibuat sihir, diantak sihir. Maksudnya apa? Kemudaratan banyak pada waktu tu, mudarat dari segi akidah ataupun dari segi kesihatan. Akhirnya penduduk setempat mengadu pada Imam Haddad suruh buat sesuatu untuk menjadi benteng daripada akidah sesat dan juga daripada sihir ataupun apa saja mudarat yang datang. Pada waktu itulah Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dia cuba usaha untuk khidmat lil muslimin, khidmat untuk orang Islam. Pada malam 27 Ramadan, Allah SWT, dan malam itu Allah SWT bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allah ilhamkan Imam Haddad untuk menyusun zikir-zikir Ratib Al-Haddad yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Akhirnya dibaca. Bila dibaca, akidah-akidah sesat yang masuk dalam Yaman, yang masuk dalam Hadramaut, mula terhapus sedikit demi sedikit. Orang yang bawa fahaman sesat, akidah sesat, mereka mengundurkan diri mereka sendiri. Kalah. Dengan apa? Dengan amalan harian bacaan zikir nikah oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini hebat. Tambah zaman kita banyak lagi fahaman-fahaman yang tak betul ni. Tambah tersebar penyakit dan sebagainya, baca Ratib Al-Haddad. Tarim tak ada apa pun sampai kala ni. Allah SWT. Walaupun zaman ada Covid juga, tetapi Hadramaut ataupun Tarim sampai ke hari ini tidak ada apa-apa kesan dengan Covid-19 amalan mereka harian mereka yang itulah Ratib Al-Haddad dan juga yang lain-lain lagi. Ada seorang dikisahkan, ada seorang Muhammad raja di satu kota di Hadramaut, waktu mana kota dia nak diserang oleh kota lain yang mana kota itu lebih banyak kekuatan dan juga senjata. Waktu tu raja ini bertemu dengan Imam Haddad. Imam Haddad masih hidup. Dia kata, wahai Imam, tolonglah aku, kota aku akan diserang, kami akan ditawan kota kami, Allah akan dirampas tanah kami dan harta kami. Allah SWT. Biasalah orang Arab dia suka perang sama dia. Jadi Imam Haddad kata apa? Balik baca Ratib ni. Dia kata, wahai Imam Haddad, bagaimana kalau mereka serang kami, kami tak ada senjata, kami miskin. Tak perlu senjata. Habib Imam Haddad kata, baca Ratib ni, pesan pada semua kamu punya penduduk kota kamu. Bila baca-baca, akhirnya yang nak serang tak diserang. Rasa gerun, rasa Allah SWT tak boleh nak serang. Akhirnya kota itu tak dapat ditawan. Kenapa? Kerana zikir daripada Allah SWT. Itu kata zikir. Jangan pandang rendah dengan zikir. Zikir ni sangat
kesannya sangat hebat. Bahkan Al-Imam Mahdi, Al-Imam Muhammad Al-Mahdi, dia sendiri nanti bila mai, kata Nabi SAW hadis, Imam Mahdi akan meruntuhkan kota-kota ataupun kubu-kubu musuh dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Runtuh semua Allah SWT kubu-kubu musuh. Itu karamah ataupun itu kekuatan zikir dari hati para solihin, para awliya. Jadi kita kena ada zikir harian. Mudah-mudahan kita dapat penjagaan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat amalkan Ratib Al-Haddad. Okey, itu berkenaan dengan sikit Imam Haddad. Imam Allah bin Al-Haddad ni bukan setakat masyhur dengan karangan dan juga dengan Allah Subhanahu Muhammad keluar biasaannya dalam menyusun amalan Allah Subhanahu Muhammad. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Allah Subhanahu Muhammad kehidupannya pun luar biasa. Imam Haddad ni dia dilahirkan sempurna biasa, cumanya mai satu peringkat umur dia jadi buta. Allah Subhanahu buta. Okey ya. Waktu mana di waktu kecil dia dah buta, tak nampak mata dia. Allah SWT. Ada ulama kata adab dengan ulama tak boleh kata buta, kita kata tak nampak, tak nampak mata, hilang penglihatan. Okey ya. Bila hilang penglihatan waktu mana kecil, Allah SWT Muhammad, waktu tu Imam Haddad sejak kecil lagi dia dah bersungguh mengamalkan sunnah dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sehingga kan waktu mana kawan-kawan dia tengah main, dia tak main sekali. Dia pegang kitab, dia hafal Quran. Allah SWT. Dia ulang kaji ilmu yang dia mengaji. Allah SWT. Waktu tu kawan-kawan mereka rancang, jom kita berkenal Abdullah. Allah SWT. Kita berkenal dia. Kenapa? Dia tak mau join kita. Allah SWT. Akhirnya dia buat apa? Dia berkorek satu lubang yang dalam, yang besar. Dia panggil Imam Haddad. Dia duduk di sana, dia panggil mai kat depa. Kan dia tak nampak mata, hilang penglihatan. Depa nak kenal dia sebab dia jatuh dalam lubang tu. "Ai Abdullah, ta'al huna." Allah SWT. Dia pun jalan. Bila jalan-jalan dikisahkan elok sampai depan lubang, dia pergi ke tepi. Dia jalan situ. Allah SWT. Penglihatan tak ada tapi mata hati terang. Itu dikisahkan oleh ulama-ulama kita di Tarim. Atau hebat. Al-Imam Allah bin Al-Haddad satu hari Allah SWT, orang dengar cerita tentang terangnya hati Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dia bila guru dia talaqi kitab pada dia, ajak kitab, matan terus dia hafal. Allah SWT macam tu. Sehingga kan bila orang dengar kisah-kisah Imam Haddad ni sangat terang mata hati dia, sampai orang nak perkenal dia pun tak boleh. Satu hari ada orang nak cuba test dia. Dia pergi ziarah. Bila dia ziarah, dia duduk, dia nak tengok Imam Haddad ni macam mana. Yang kata mata hati dia tu hebat tu tahu mana, yang boleh nampak benda yang mata tak nampak tu. Akhirnya waktu mana dia duduk ziarah Imam Haddad, Allah takdirkan lalat masuk dalam kopi dia, qahwah tu. Bila masuk dalam kopi, dia tak nampak, dia tak perasan dalam kopi dia tu ada lalat, tak perasan. Tu yang ada penglihatan mata tak perasan. Tapi Imam Haddad kata apa? Imam Haddad kata, sebelum kau minum, Allah SWT, tengok dulu dalam kamu punya cawan ada lalat, kata Imam Haddad. Terkejut dia. Dia kata, aku yang celak pun tak nampak, Imam Haddad boleh nampak. Mulai pada hari itu, orang mula yakin Al-Imam Haddad memang memiliki keistimewaan yang sangat hebat. Imam Haddad pernah orang cuba nak mengendap. Kisah juga, orang nak mengendap dia. Dia ni karang kitab banyak, dia karang macam mana? Ada orang mengendap. Tulisan cara macam mana dia buat tulisan tu. Bila orang mengendap, dia tengah mengarang tengah malam, orang tengok Imam Haddad duduk depan buku, lepas tu pen tu tulis sendiri. Pen tu gerak. Orang terkejut, Imam Haddad tak angkat tangan dia, tapi pen jalan. Itu karamah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Okey ya, itu karamah dia. Karamah. Okey, tak apalah, Allah SWT. Okey, jadi kita baca ini kitab ni seorang wali Allah yang sangat besar. Bahkan Imam Haddad, dia punya amalan dia setiap hari dia akan semayang sebanyak 200 rakaat sunat. Itu amalan harian dia, 200 semayang sunat. Dan setiap malam dia akan keliling semua masjid-masjid yang ada di Kota Tarim. Setiap masjid dia akan masuk semayang 2 rakaat. Dia nak barakah semua masjid. Dan masjid dalam Kota Tarim ada lebih kurang 360 masjid. Itu amalan harian yang biasa 200 sunat. Amalan lain pula pusing masjid malam-malam. Semayang 2 rakaat. Bayangkan sehari berapa ratus kali rakaat, berapa ratus rakaat dia amalkan. Bahkan Imam Haddad
dalam fatwa dia, di antara fatwa yang lain sikit pada Allah SWT, ulama yang kebiasaan yang kita dengar dalam mazhab Syafi'i, Imam Haddad mengatakan dalam fatwa dia kata bagi orang yang ada sembahyang qada, dia tinggal sembahyang dulu, dia nak sembahyang sunat, kata Imam Haddad, jangan kamu halang dia. Kenapa? Dia ibadah pada Allah, baik itu dia buat, cumanya bagi tahu pada dia utamakan qada. Sebab ada ulama-ulama lain yang mengatakan maksudnya tak perlu buat terus. Ada yang melarang terus untuk melakukan sunat selagi ada qada. Tapi Imam Haddad kata apa? Orang yang kamu lihat dia ada sembahyang qada tetapi dia solat sunat, jangan kamu tegah dia, jangan kamu halang dia. Cukup kamu bagi ilmu, kefahaman kepada dia tentang apa yang lebih penting. Itu fatwa dia. Dan Imam Haddad ni, yang hebat Imam Haddad, dia bukan meringan-ringankan qada. Dia tak pernah tinggal sembahyang dari kecil. Walaupun tak pernah tinggal sembahyang dari balik lagi, balik masa Kedah. Tetapi Imam Haddad dikisahkan oleh murid dia, Imam Haddad pun qada sembahyang. Qada sembahyang apa ni? Tak pernah tinggal sembahyang. Dia qada sembahyang yang sebelum balik. Bagi dia sebelum balik, aku tak guna waktu untuk sembahyang, aku rugi umur aku. Wal asri innal insana fi khusrin. Dia takut umur dia sejak dia kecil, dia lahir sampai dia balik tu, dia takut tak ada ibadah pada Allah, tak diisi dengan ibadah. Dia takut benda tu sia-sia kosong, tak mau jadi orang yang rugi, minal khasirin, tak mau. Akhirnya Allah, itu dia punya hal dia lah. Kita tak perlu ikutlah, itu hal dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak apalah, dia qada sembahyang sebelum balik. Itu pelik kita dengar, betul ke Imam Haddad tu buat? Itu hal kan tu, hal para awliya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita ikutlah yang asal, ikut yang asal, tak apa. Itu hal, tak apalah. Jadi itu Al-Imam Allah bin Ali Al-Haddad. Imam Haddad ni dia di antara ulama Ahlul Bait yang tak mau langsung harta. Kekayaan mai tapi tak mau langsung. Berbeza dengan habaib ataupun ulama Hadramut yang lain, ulama Ahlul Bait yang lain, yang mereka itu kaya raya dan tolong orang. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, setiap hari dimasak 1000 keping roti untuk sedekah pada orang ramai. Kalau orang mai ziarah dia, tetamu mai, dia akan sembelih seekor unta. Seekor unta, jamu tetamu. Bila lebih lagi, infak pula kepada orang. Setiap hari dia menyembelih sampai berapa ekor unta. Kenapa? Menyambut tetamu. Itu Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, kaya raya. Tapi Imam Haddad zuhud ataupun fakir ikhtiyari. Habib Omar pernah terang pada kami, kata Habib Omar, Allahumma salli Muhammad, zuhud ni ada dua, kata dia. Yang pertama zuhud yang memang ittirari, memang dia terpaksa zuhud, terpaksa, tak ada apalah, miskin, memang kerja pun teratur rezeki. Maksudnya dia jadi dia akhirnya dia kata apa? Aku zuhud lah, aku hidup zuhud lah, terpaksa ittirari. Memang sebab rezeki dia tak banyak. Ada wali Allah, waliullah, kata Habib Omar, ada ulama yang zuhud dia ikhtiyari. Yang ni lebih hebat, kata Habib. Kenapa? Kekayaan mai pada dia setiap hari, tapi dia pilih untuk hidup sebagai seorang miskin, ikhtiyari. Allah sayang. Kita macam mana? Zuhud kita ittirari atau ikhtiyari? Allah sayang. Okey, jadi tak apalah. Jadi itu Imam Haddad. Satu hari daripada India, satu kapal daripada India, bila ilmu Imam Haddad sampai ke India, dah masyhur tentang kehebatan Imam Haddad. Waktu tu raja ataupun pembesar di India waktu tu, yang waktu tu India itu adalah negara Muslim, dia hantar satu kapal dipenuhi dengan harta dan juga barang kemas semualah, maksudnya kemewahan. Satu kapal dia hantar dia punya orang dia untuk serahkan kepada Imam Haddad kekayaan yang ada tu, harta benda tu. Bila sampai kat perbatasan Yaman, nak masuk ke Yaman, waktu tu dapat berita kepada Imam Haddad, kata ada orang bawa mai hadiah satu kapal, nak bagi kekayaan pada Imam Haddad. Imam Haddad kata, aku tak perlu semua tu. Dia angkat tangan, ya Allah, tenggelamkanlah kapal itu, selamatkanlah orang yang ada atas kapal. Akhirnya kapal itu tenggelam tiba-tiba dan orang tu semua selamat. Itu Imam Haddad. Itu dicerita oleh Habib Omar. Dia tak mau langsung, tenggelamkan wahai Allah, aku tak mau itu. Allah senang. Kalau kita macam mana? Oh, cepat, darat cepat sikit, nak tengok ada berapa banyak, boleh ambil. Macam kita, dia ikhtiyari, dia tak mau langsung. Tapi ada wali, ada ulama yang dia ambil kekayaan, ambil kemewahan, ambil kebesaran, ambil ketinggian, pangkat, kedudukan, tapi dia guna untuk Allah, dia guna untuk agama, dia guna untuk muslimin, khidmat. Tak apa, dua-dua baik, dua-dua sunnah. Nabi bila kaya, Nabi infak, dan bila Nabi tidak ada harta, Nabi sabar, dan Nabi tidak akan buat satu benda yang mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Imam Haddad. Dahsyat Imam Haddad ni. Okey, terus baca kitab. Masa nak habis sampai 4:30.
10 minit. Okey. Yang tu baru cerita tak mengaji. Masuk terus pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim.